Lebih 10.000 rakyat bersama dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, program larian ya dibanjiri oleh rakyat pelbagai bangsa, agama, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak bagaimana rakyat Malaysia ya penerimaan terhadap kerajaan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dipertikaikan lagi. Tapi masalahnya yang mempertikai itu Ahmad Saleh, ya walaun-walauntit, lebay-lebay, pembangkang lah ya Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu. Jadi hari ini Datuk Seri sempat memberikan mesej apabila Datuk Seri mengatakan jangan bagi orang lain rosakkan keamanan negara kita. Terutamanya kepada kaki-kaki penfitnah, penghasut, penunggang-penunggang bangsa dan agama. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda untuk membaca bersama dengan saya sahabat semua mesej daripada Perdana Menteri kita. Jangan bagi orang lain rosakkan keamanan negara. Itu antara mesej yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya dalam menyeru ya rakyat Malaysia supaya tidak mengizinkan ya kaki-kaki penghasut, penfitnah, perosak negara ini merosakkan negara kita. Ya, Datuk Seri berkata jangan izinkan orang lain rosakkan keamanan negara kita. Ya, itu antara ketegasan yang dinyatakan oleh Perdana Menteri dalam ucapan ringkas pada Majlis Sarung Music Run 2025 di perkarangan Menara Berkembar Petronas hari ini. Anwar turut menyifatkan acara yang dianjurkan itu bukan sahaja bermatlamatkan kesihatan, malah ia juga menyemarakkan semangat persahabatan antara pelbagai kaum di dalam negara ini. Jadi katanya sarung ada budaya dia. Yang ada pakai sarung adalah elemen kebudayaan yang sinonim dan terkenal di rantau Melayu. Jadi kata Datuk Seri, saya minta kita untuk terus berdoa bagi keselamatan rakyat dan negara. Selain ekonomi serta pendapatan negara terus meningkat, kata beliau. Dalam acara tersebut, lebih 10.000 peserta daripada pelbagai latar belakang etnik, budaya dan agama menyertai larian 2025 itu. Jadi Perdana Menteri turut menyertai aktiviti berjalan kaki sejauh 3 km selepas merasmikan majlis itu. Dan larian MSMR 2025 itu dianjurkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK bersama dengan Malaysia Marathon. Jadi terdapat 2 acara yang dianjurkan ya bersempena MSMR 2025 iaitu 5 km larian dan 3 km berjalan kaki. Jadi turut hadir juga iaitu Menteri Pelancongan Seni Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Komunikasi YB Fahmi, Timbalan Menteri Komunikasi Adam Radli dan Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Maimunah Muhammad Sarif. Jadi tahniah kepada Perdana Menteri kita ya yang bersama-sama memeriahkan acara larian ini. Terbaik Perdana Menteri dengan kesibukan, dengan kepadatan jadual ya Datuk Seri sempat ya untuk meluangkan masa bersama-sama dengan rakyat untuk larian tersebut. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri. Jadi isu terkait jangan bagi orang lain rosakkan keamanan negara, saya percaya ini adalah satu isu penting ya yang mana kita lihat individu-individu, pemimpin-pemimpin pembangkang khususnya ya sanggup melakukan apa sahaja demi untuk menjadi menembuk atap ataupun mahu menjadi kerajaan. Ya, label apa itu lebay-lebay ataupun walaun-walauntit pula melabelkan sendiri pro kepada DAP. Bukti PAS sudah tersasar daripada Islam. Itu antara satu kenyataan ya daripada penyokong kerajaan. Siapakah individu itu sahabat semua? Mari kita lihat, baca kenyataan ini. Tindakan pemuda PAS Pulau Pinang melabelkan sendiri sebagai pro DAP menunjukkan pemikiran mereka yang sudah tersasar daripada ajaran Islam. Ya, kata Ketua Pemuda Amanah, ya ini adalah Ketua Pemuda Amanah Perak, Khairul Najib Hashim. Khairul menyifatkan PAS kini seolah-olah menjadikan fitnah sebagai teras perjuangan, sehingga sanggup menuduh ahli sendiri sebagai pengkhianat dalam usaha untuk mempertahankan Pesuruhjaya PAS Perak, Razban Zakaria, yang terkenal dengan menfitnah dan dianggap oleh rakyat di luar sana sebagai penfitnah nomor 1 di negeri Perak. Tindakan melabelkan sendiri yang menentang fitnah sebagai pro-DAP ini jelas menunjukkan pemikiran yang sudah tersasar daripada ajaran Islam. Ya, bukan saya tersasar,
Seperti mana yang pernah dikatakan oleh Muhyiddin bahwa PAS ini parti ajaran sesat. Jadi ini menunjukkan sudah tersasar, sesat lagi. Dan baik lagi, PAS kini seolah-olah menjadikan fitnah sebagai teras perjuangan sehingga sang menuduh ahli sendiri yang memiliki kebenaran sebagai pengkhianat. Rakyat perlu sedar katanya bahwa fahaman seperti ini bukan sahaja merosakkan parti tersebut, tetapi boleh menjadi ancaman masa depan politik Islam di negara ini. Katanya dalam kenyataan media hari ini. Jadi terdahulu Malaysia kini melaporkan naib ketua pemuda PAS Pulau Pinang, Muhammad Hafiz, mempertahankan tindakan rasman daripada serangan berbagai pihak, termasuklah mereka yang disifatkannya sebagai kumpulan pro DAP dalam PAS. Asik-asik salah DAP ya. Rasman sebelum ini menerima kritikan apabila mendakwa Menteri Belia dan Sukan YB Hana merupakan anak YTL dan mengaitkan pemimpin DAP itu dengan kumpulan konglomerat Yeo Tiong Lai. Pada 27 Januari lalu, Rasman membuat permohonan maaf, namun dia menegaskan akan tetap mengambil tindakan undang-undang terhadapnya. Muhammad Hafiz dalam kenyataan hari ini berkata, serangan bertubi-tubi terhadap Rasman, si kaki penfitnah itu termasuk dari dalam parti sendiri, adalah susulan sikap yang begitu agresif menyerang DAP. Menyerang ada asasnya ya, bukan dengan fitnah, bukan dengan menghasut, bukan dengan menunggang isu bangsa dan agama. Dia turut mengimbas pertemuan antara kumpulan pro ulama dan mereka yang dahulunya digelar sebagai pro DAP dalam PAS. Untuk rekod, Amanah merupakan parti serpihan PAS yang ditubuhkan pada September 2025. Perpecahan dalam PAS mula ketara selepas pilihan raya umum ke-13. Apabila parti itu terbahagi kepada dua kelompok, yaitu mereka yang menyokong kepimpinan ulama dan golongan yang dianggap progresif. Pada pemilihan Muktamar PAS 2025, hampir kesemua pemimpin progresif yang pro Pakatan Rakyat ketika itu tewas kepada kelompok pro ulama yang menyokong Presiden Hadi Awang. Kekalahan ini menandakan penguasaan penuh golongan ulama, menyebabkan golongan progresif keluar daripada PAS dan menubuhkan parti baru yang dinamakan Parti Amanah Negara. Jadi mengulas lanjut, Khairul berkata pihaknya memandang serius perkembangan terbaru dalam apabila pihak yang menentang budaya fitnah dalam parti itu dianggap sebagai penfitnah, pengkhianat. Fahaman sebegini amat berbahaya katanya, kerana ia seolah-olah menghalalkan fitnah sebagai satu amalan politik yang dipertahankan. Lebih membimbangkan apabila ahli-ahli yang cuba mempertahankan nilai-nilai Islam dan kebenaran pula dianggap sebagai musuh dan pengkhianat parti. Apabila menentang terhadap pengkhianatan, maka kemanakah hala tuju perjuangan Islam yang sebenar soalnya? Terbaik ulasan daripada ketua pemuda ya, ketua pemuda Amanah Perak Khairul Najib Hashim. Jadi jelas kita boleh nampak bahawa PAS kini semakin sesat, PAS kini semakin membimbangkan ya, yang menfitnah dipertahankan, yang terus-menerus menghasut, menunggang isu bangsa dan agama dipertahankan seolah-olah hero bagi mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Khairul bahwa mereka ini ya mengiyakan ya politik fitnah yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini, satu yang amat-amat memalukan. Jadi benarlah sekali lagi dakwaan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini parti ajaran sesat. Adakah anda setuju dengan Muhyiddin bahwa PAS ini parti ajaran sesat? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.